Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini Abang nak ceritakan satu kisah. Dan kali ini kisahnya lain daripada yang lain sebabnya ada dua kisah sebenarnya dalam video kali ini. Tapi kedua-dua kisah ni adalah berkenaan dengan satu keluarga. Iaitu seorang kakak namanya Kak Liza, nama sebenar. Lepas tu kisah pertama, kisah anak dia yang bongsu iaitu Laila. Dan kisah yang kedua adalah anak dia yang sulung namanya Mariam. Walaupun bunyinya macam satu keluarga kan, satu keluarga diganggu dengan, sebenarnya dia ada kaitan dengan bunian cerita kali ni. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang. Dan Abang tak nak melalut-lalut sangat hari ni sebab cerita ni hari ni memang menarik. Lepas tu boleh kata mungkin panjang, mungkin sampai 30 minit. Jadi kalau Abang melalut-lalut banyak sangat, nanti kan drag masa kita rasa boring. Bila kita rasa boring, kita dah kurang tumpukan perhatian pada penceritaan Abang macam tu. Jadi Abang memang tak nak mengarut banyak-banyak. Bolehlah kita terus layan dengan cerita yang pertama. Yang cerita kat Abang ni adalah mak kepada Laila, mak kepada Mariam. Namanya Kak Liza. Abang panggilnya sebagai Kak Liza lah. Kak Liza buat phone call dengan Abang. Telefon dengan Abang sebab dia dapat nombor telefon Abang daripada YouTube Abang lah. Abang ada sertakan kadang-kadang dalam komen kan. Abang minta di-emailkan nombor telefon. Lepas tu Abang telefon dia semula. Jadi dia ceritakan kisah yang pertama ni berkenaan dengan anak bongsunya iaitu Laila. Nak jadi ceritanya ada orang aja, Laila dengan Mariam. Yang pertama ni adalah berkenaan dengan Laila. Ceritanya, sebelum Abang lanjut ke ceritanya, Abang nak imbas semula. Pada tahun 2008, kalau korang tengok Google balik, ada berlaku satu tanah runtuh dekat Bukit Antarabangsa melibatkan beberapa rumah yang tenggelam dalam tanah dan juga beberapa keluarga yang meninggal dunia. Jadi itu adalah permulaan ceritanya. Pada tahun 2008 juga, selang beberapa bulan kes tanah runtuh tu, Laila berjumpa dengan seseorang yang tak tahulah sama ada jin ataupun roh. Macam ni ceritanya. Selepas kes berlakunya tanah runtuh 2008, nak jadi ceritalah, waktu tanah runtuh berlaku tu, Laila ada dekat rumah atuk dengan neneknya, iaitu mak bapak kepada Kak Lina. Memang Laila akan duduk dekat rumah atuk dengan nenek dia sebabnya Laila pada waktu tu berumur 4 tahun. Lepas tu dia sekolah tadika dekat-dekat dengan rumah atuk dengan nenek dia. Jadi waktu dia tengah lepak-lepak dengan atuk dengan nenek dengan atuk layan-layan cucu, tiba-tiba atuk dia dengar ada bunyi dentuman yang kuat gila dekat Bukit Antarabangsa tu. Jadi bila dengar dentuman tu, atuk dengan nenek dia keluar. Rupanya banyak rumah dah runtuh, dah tenggelam di tanah. Memang ada berlaku tanah runtuh pada waktu tu. Jadi Laila pun menyaksikanlah kejadian tanah runtuh tu. Okey, lepas tu bomba datang, polis datang, dibersihkan, mayat diangkat, semua bla bla bla. Habis cerita. Selang 2 bulan daripada kes tu, tiba-tiba Laila tanya dekat mak dia, Kak Lina. Dia tanya satu soalan yang pelik tau. Iaitu, mak, roh tu apa? Waktu tu waktu tu Laila umur 4 tahun tau. Kalau budak umur 4 tahun, agak-agaknya dia tahu ke tentang roh. Rasa macam tak tahu. Abang umur 4 tahun, cuba cop abang tahulah kan. Roh-roh abang tak tahu. Jadi bila dia tanya soalan tentang roh tu, dia tanya apa tu roh, mana datangnya roh, roh tu lelaki ke, roh tu perempuan dia. Pelik Kak Lina jadinya. Kenapa pula anak aku tanya yang soalan yang bukan-bukan ni? Tak apalah. Selepas soalan tu ditanya oleh Laila, sejak daripada itulah Kak Lina perhatikan perangai anak dia yang si Laila ni. Mula-mula dia tengok anak dia suka bercakap sorang-sorang. Lepas tu dilanjutkan main sorang-sorang. Lepas tu bergurau sorang-sorang. Lebih teruk lagi, Laila suka duduk dekat tempat gelap yang tak ramai orang. Kalaulah rumah atuk dengan nenek dia tu penuh dengan saudara mara, Laila akan lari duduk dekat satu sudut yang tak ada orang. Lepas tu bercakap sorang-sorang. Lepas tu ada satu kali pula tu peristiwa, waktu diorang semua jalan satu keluarga dalam naik MPV, naik macam MPV lah kan.
Laila tak nak duduk dengan atuk dengan nenek. Laila tak nak duduk sebelah kakak dia dan tak nak duduk dengan mak dia, Kak Lina. Laila sorang-sorang duduk dekat seat yang paling belakang sekali. Lepas tu dah lah duduk seat yang paling belakang. Kat situlah dia berborak dengan tak siapa-siapa. Bila dia berborak, dia mainlah tergelak-gelak dengan tak siapa-siapa. Bila Kak Lina tanya kenapa Laila bercakap sorang-sorang, Laila cakap dia bukan bercakap dengan sorang-sorang. Dia bercakap dengan kawan dia. Bila dah dengar macam tu, Kak Lina huru-hara lah kan. Okey, Kak Lina pun ambil Laila, dudukkan Laila depan dia, tanya elok-elok. Siapa yang Laila bercakap sebenarnya? Dia kata Laila bercakap dengan seorang kawan Laila. Namanya abang tak ingat. Abang letak nama Siti lah kan. Laila bercakap dengan Siti. Siti kata dulu dia tinggal dekat dengan rumah atuk dengan nenek Laila. Lepas tu Siti cakap dia dah meninggal sebab akibat daripada tanah runtuh. Seram kan? Bila dengar macam tu, mengucap panjang Kak Lina. Astaghfirullahalazim terus jadinya. Sebabnya bukan perkara main-main bila ada budak yang boleh bercakap dengan benda yang kita tak nampak dan kita tak tahulah yang dia bercakap tu sama ada jin ataupun bunian ataupun roh. Tapi soalan yang Laila tanya pada Kak Lina berkenaan dengan roh, seolah-olah yang Laila bercakap tu adalah dengan roh salah seorang mangsa tanah runtuh. Sebab memang betul Laila cakap kawan dia tu meninggal sebab tanah runtuh Bukit Antarabangsa 2008. Bila dah macam tu, Kak Lina ni memang ada cita-cita nak bawa Laila pergi berubat. Tapi masa tu tetap paksa ditangguh-tangguhkan sebab kerja terlalu banyak yang perlu diselesaikan oleh Kak Lina. Tapi pada satu hari, bila Kak Lina tengok keadaan Laila makin hari makin teruk, makin bercakap dengan benda yang tak nampak, makin huru-hara, kan kejap bercakap, kan kejap bergaduh, kan kejap bergurau senda, bertepuk angin. Main sep bom pun dengan angin. Kata orang gini kan. Itu pun dengan angin. Dah lain macam mana aku ni. Kak Lina terus minta pandangan mak dengan bapak dia. Lepas tu mak dengan bapak dia pun cakap lebih baik bawa anak dia pergi jumpa Darusshifa. Hari yang sama juga Kak Lina drive kereta dia, bawa anak dia Laila pergi Darusshifa dekat Bangi. Lupa abang nak beritahu. Kes ni berlaku dekat Bukit Antarabangsa. Rasa dah beritahu kan. Lupa pula. Jadi sampai dekat Darusshifa Bangi pun diorang teruslah orang-orang kat sana buatkan perubatan Islam. Bagi orang yang tak tahu, Darusshifa adalah salah satu pusat perubatan Islam yang dibangunkan oleh almarhum Tuan Guru Harundin. Orang-orang alim, orang-orang karamah tinggi ni, dia yang buka pusat ni supaya kita boleh berubat untuk buangkan saka-saka ke apa benda makhluk halus, gangguan tu segala macam lah. Jadi bila dalam proses berubat tu memang mengikut kata ustaz, ada seseorang yang berinteraksi dengan Laila. Tapi tak dapat dipastikan sama ada yang berinteraksi tu sama ada jin, bunian ataupun sebaliknya. Tapi ustaz dah beritahu ini tak mungkin roh. Sebabnya roh berada di alam barzah, berada di alam sebelah alam lain lah, bukan di alam jin ataupun alam bunian. Jadi mungkin ni adalah korin ke macam tu lah, yang ada, yang sangat tahu tentang latar belakang Siti, iaitu kawan yang tak nampak, kawan yang tak kawan yang tak nampak, kawan Laila yang tak nampak. Ya Allah, berbelit abang nak cakap macam tu. Jadi bila dah berubat tu, ustaz pun bagilah beberapa air dan juga daun bidara dan kenalah dimandikan dengan dekat Laila ni. Hari pertama mandi jalan. Tapi selang 2-3 hari datang balik Siti, ajak sep bom. Mak mana yang tak risau bila anak ada sep bom dengan angin? Kan? Takutlah kan, main kejar-kejar tapi dengan orang yang tak nampak, main jorok dengan orang yang tak nampak, memang dah tersorok habislah. Risaulah kan. Hari kedua mandikan lagi, jadi lagi. Kejap aja perginya, datang balik benda tu. Hari ketiga macam tu juga, dah habis daun bidara bawa mandi, tak jalan. Kata Kak Lina, "Hoi, nak buat macam mana ni? Hati dah risau ni." Ini dia punya turning point, dia punya titik perubahan dia.
pada satu hari tengah Laila main kejar-kejar dengan kawan yang tak nampak dia ni, yang namanya Siti ni. Tiba-tiba Kak Lina dah stres waktu tu. Kak Lina pergi dekat Laila. Dia kata, Laila sini! Dia kata. Laila pun berlari dengan mak dia. Lepas tu Laila pun panggil kawan dia, Siti sinilah, duduk sebelah Laila, berdiri sebelah Laila. Memang itulah tujuan Kak Lina. Kak Lina memang sengaja panggil Laila dalam keadaan garang. Nak tahu sebab apa? Macam ni. Bila Laila dah datang dekat, lepas tu konon-konon Siti pun dah datang dekat sebab dia tengok Laila terpusing-pusing kepala ke sebelah, nampak macam Siti ada kat sebelah. Dam-dam tu juga Kak Lina marah. Korang dua orang ni, dia kata, boleh tak jangan main yang bukan-bukan? Ini, Siti ni, boleh tak jangan kawan dengan anak makcik? Pergi jauh-jauh boleh tak? Siti dekat-dekat alam lain tau. Siti bukan dekat alam manusia. Siti tak boleh kawan dengan Laila tau. Laila berlainan spesies. Laila berlainan makhluk dengan Siti. Tak boleh jadi kawan. Pergi, balik rumah Siti. Jangan datang lagi. Tiba-tiba Laila terkejut. Laila pandang Siti. Dia terus cakap dengan mak dia, Mama, Siti dah lari. Masa tu sebenarnya secara spontan je tau Kak Lina marah Siti. Sebab dia dah tak tahu lagi apa yang perlu dibuat. Mandi daun bidara dah, mandi pergi Darul Syifat dah, tetapi tetap juga Siti tu datang berdekat-dekat dengan Laila. Tapi ini idea yang datang tiba-tiba, dia marah. Dia anggap dia sebagai emak makcik kepada Siti dan emak kepada Laila. Macam orang marah anak orang lain, suruh balik-balik macam tu. Macam itulah Kak Lina buat. Tapi dengan bantuan gerak hati daripada Allah Ta'ala, boleh jadi baik perkara ni. Sejak daripada tu, sikit demi sikit, Siti dah tak datang jumpa Laila. Bila Kak Lina tanya, Siti mana? Laila kata, Siti dah jarang-jarang datang, Mama. Dia kata, sebab sejak daripada Mama marah tu, Siti takut. Siti rasa macam dia tak boleh jadi kawan. Tapi Laila masih lagi nak kawan dengan Siti. Tapi Alhamdulillah, selang 2-3 hari, langsung ikut kata Laila, bayangan Siti dah tak ada dah. Siti si budak bunian ke budak jin ke korin ke apa tadi dah tak ada dah. Dan berjalanlah hidup mereka sekeluarga dengan aman bahagia hingga ke akhir hayat lah. Aman bahagia, tak ada apa-apalah dengan senang cerita. Memang semuanya berlaku dengan keadaan baik. Tapi sewaktu umur Laila tingkatan 1, kalau tak silap abang, tingkatan 1, tiba-tiba Kak Lina terdengar Laila cakap sorang-sorang dalam bilik. Masa tu berderau darah dia. Si Siti datang balik ke? Terus Kak Lina rempuh bilik Laila, tanya kenapa Laila cakap sorang-sorang. Laila ada nampak siapa-siapa ke? Lepas tu Laila cakap dia tak nampak siapa-siapa. Habis tu kenapa Laila cakap sorang-sorang? Dia kata Laila macam teringat rindukan seseorang, Mama. Dan Laila rasa masa kecil-kecil Laila ada kawan. Lepas tu kawan tu pergi daripada hidup Laila. Bahasa Sanskrit apa guna, bahasa falsafah. Kawan baik Laila tu pergi daripada Laila disebabkan ada orang marah dia. Tapi Laila tak ingat. Berderau darah Kak Liza. Tapi Alhamdulillah lah, benda tu berlaku sekejap aja. Terus Kak Lina cakap, mulai hari ni jangan cakap sorang-sorang. Mama tak benarkan cakap sorang-sorang. Jangan nak bayang-bayangkan. Laila tak pernah ada imaginary friend zaman kecil-kecil. Tak ada, dia kata. Betul ke Mama? Tak tahulah kenapa Laila rasa rindu sangat benda yang tak ada. Benda yang tak nampak, dia kata. Jadi, sejak daripada, tapi Alhamdulillah lah, selepas diberikan pertolongan, Kak Liza tolong anak dia supaya beritahu yang dia sebenarnya tak ada kawan masa kecil, imaginary friend ataupun roh ke jin, tak ada. Dia kata itu semua bayangan. Tapi Alhamdulillah, semakin hari keadaan Laila semakin pulih dan baiklah kan. Tapi bersyukurlah Kak Lina cakap dia takut kalau Siti tu datang balik, tapi Siti tu tak datang balik. Alhamdulillah. Itu adalah cerita yang pertama. Pengajaran daripada cerita yang pertama, kalau kita tengok anak kita cakap sorang-sorang, itu bukan imaginary friend ataupun kawan
kita kata apa, kawan-kawan bayangan, bukan kawan bayangan, itu adalah sejenis makhluk juga, sama ada jin, korin ataupun bunian. Kan ada orang kata bunian dengan jin adalah makhluk yang sama, tapi ada yang cakap yang berlainan. Itu tergantung kepada pemahaman kita kan. Jadi kalau anak cakap seorang-seorang, take action, perhatikan betul-betul. Kod dia mengarut-ngarut, takutlah ada jin yang kacau. Itu cerita pertama kita habiskan. Sekarang ni abang nak masuk cerita yang kedua. Yang tadi berkenaan dengan Laila, sekarang ni berkenaan dengan anak sulung kepada Kak Liza yang namanya Mariam. Kisah ni bermula pada tahun 2001, sewaktu Mariam dilahirkan. Nak jadi cerita, waktu tu Mariam lahir tak cukup bulan. Mengikut kata Kak Liza, botol kicap dengan Mariam besar lagi botol kicap. Mariam halus saja masa lahir. Agaknya kalau letak dekat celah kaki termasuk ke dalam macam tu. Baby-baby kan selalu kalau letak di celah-celah kaki kan, lepas tu goyang-goyangkan kaki ala-ala macam buayan kan. Tapi kalau yang Mariam tu mungkin bila letak terbobos, terlolos ke dalam ke tengah celah-celah kaki, atau selingan je lah. Jadi tak ada apa-apalah. Mariam dibesarkan macam biasa, walaupun dia lahir tak cukup bulan. Ya Allah, tersasul, maaf abang tersasul malam ni. Walaupun lahir tak cukup bulan, tapi dia dibesarkan dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah, Laila membesar dalam keadaan yang sangat sihat dan sempurna. Tapi nak jadi satu cerita, sewaktu Laila berumur 13 tahun, kalau tak silap abang, tahun 2014 macam tu, Laila dimasukkan, Mariam lah, abang silap lagi. Mariam dimasukkan dekat satu sekolah menengah. Tapi nak jadi cerita, dekat sekolah menengah tu, Mariam selalu mengadu dekat mak dia, Kak Liza, yang dia nampak benda yang bukan-bukan. Nenek kebayan lah, apa terbang lah, ada yang merayap lah, ada yang merangkak lah. Dia kata dekat sekolah tu. Jadi, Kak Liza tanya, apa yang perlu Mama buat? Lepas tu Mariam cakap dia nak pindah dekat satu sekolah dekat Setiawangsa. Tapi tanpa fikir panjang, dia tak fikir panjang, Kak Liza terus pindahkan Mariam ke satu sekolah dekat Setiawangsa. Kalau korang tahu, sekolah tu belakangnya adalah Belukar. Abang tak tahu sebab abang bukan orang Setiawangsa. Tetapi abang setia orangnya. Jadi, bila bersekolah kat sekolah baru ni, Mariam suka sebab banyak kawan-kawan dia waktu tadika, waktu sekolah rendah, dia berjumpa balik lah. Okey, sekolah macam biasa, minggu pertama tak ada apa-apa. Tiba-tiba, minggu kedua, ini cerita Mariam, minggu kedua adalah seorang budak lelaki baru masuk. Duduk dekat-dekat dengan Mariam. Mariam pun berkenal-kenalan dengan budak lelaki tu. Katanya budak lelaki tu namanya Izzat. Budak tu nampak macam ramah. Cuma dia pendiam dan muka dia agak pucat. Bibirnya pucat-pucat lesi macam tu. Lepas tu bila balik rumah, Mariam pun ceritalah dekat mak dia, Kak Liza. Dia cakap macam ni, "Ma, dekat sekolah ada budak lelaki baru masuk. Tapi yang peliknya, umur dia form 1, mukanya tua betul." Lepas tu Kak Liza cakap mungkin disebabkan faktor pemakanan ke apa ke. Mungkin ada sesetengah budak lelaki mukanya cepat matang. Kan ada setengah lagi yang mukanya tak matang-matang. Macam abang selalu dianggap umur 27 tahun sedih. Lepas tu ada satu lagi tu, ada seorang tu kakak adik kerani lah, umur 21 tahun, panggil abang adik. Sedih kan? Abang ni tua tau. Dah tua dah sebenarnya. Okey, kita berbalik kepada cerita, abang mengarut sikit. Jadi bila Mariam mengadu dekat mak dia beritahulah jangan risau, kadang-kadang budak lelaki ada yang muka-muka tua macam tu. Okey, esok paginya Mariam pergi ke sekolah macam biasa. Dan dia pun start daripada tu banyaklah berkawan dengan Izzat. Sebabnya Izzat ni dia tak berkawan dengan orang lain. Kalau orang pergi rahat, dia duduk je dalam bilik darjah. Kalau orang pergi main, dia duduk je dalam bilik darjah. Jadi disebabkan kesian, sebab dia orang duduk dekat-dekat, Mariam ni kesian tengok Izzat. Dia pun temankanlah Izzat makan tengah hari, temankan Izzat makan sarapan. Lepas tu kalau buat kerja sekolah sama-sama, kan? Dia jadi rapat lah, makan hari makin rapat. Semakin rapat Mariam dengan Izzat, macam tu juga semakin jauh kawan-kawan Mariam dengan Mariam. Sampaikan diorang dah tak nak kawan dengan Mariam. Mariam tanya dengan kawan-kawan dia, "Kenapa korang tak nak kawan dengan aku?"
Maryam lah, kawan-kawan dia boleh cakap apa? Kau suka cakap sorang-sorang. Lepas tu kau suka pergi berjalan sorang-sorang. Pergi ke mana-mana sorang-sorang. Buat kerja sorang-sorang. Sarapan sorang-sorang. Duduk dalam bilik belajar sorang-sorang. Kita orang rasa kau ni gila lah Maryam. Gitu. Tersentak Maryam waktu tu. Dia terus terangkan, apa pula aku sorang-sorang pula? Ada kan budak lelaki tu yang duduk sebelah aku namanya Izzat. Kawan dia balas balik. Izzat celah mana? Kelas kita tak ada Izzat. Lepas tu Maryam kata, tu! Dia tunjuklah dekat Izzat. Izzat senyum je pada jauh. Itu Izzat. Takkan korang tak nampak? Mana ada orang sebelah kau? Tak ada orang. Bila dengar kawan-kawan dia cakap macam tu, Maryam rasa macam, Izzat ni siapa sebenarnya? Bila dah habis waktu sekolah, cepat-cepat Maryam tanya dengan Izzat. Izzat, aku nak tanya kau lah. Kenapa kawan-kawan aku cakap sorang-sorang, padahal aku cakap dengan kau. Aku buat kerja sekolah dengan kau. Tapi kenapa dia cakap aku ni buat kerja dengan bercakap sorang-sorang? Tergelak Izzat waktu tu. Izzat cakap apa? Maryam, sebenarnya engkau saja yang nampak aku. Orang lain tak nampak. Menggigil waktu tu Maryam. Time tu time tu sebenarnya dia sihat, terus dia demam. Terus terpaksa pihak sekolah telefon mak dia, dan mak dia, Kak Liza, daripada tempat kerja cepat-cepat jemput Maryam balik rumah. Bila sampai dekat rumah, Maryam cerita apa yang berlaku. Dia kata sebenarnya Izzat tu yang selama dia cerita kat mak dia, Izzat baik lah, Izzat handsome lah, rupa macam pelakon lah apa. Bukan orang mama. Dia bukan orang. Orang lain tak nampak dia. Hanya Maryam je yang nampak dia. Lagilah Kak Liza terkejut, takut. Dan tu juga Kak Liza terus recall. Dia pernah dengar ceramah agama. Dia kata budak yang lahir tak cukup bulan ni, kadang-kadang diberi kelebihan untuk nampak alam sebelah. Terus dia teringat macam tu. Dia terus, alamak, Maryam ni perlu dipulihkan. Malam ni abang banyak lupa perkataan sebenarnya. Semut agaknya tertelan semut, tertelan kerengga macam tu lah. Banyak perkataan terlupa. Jadi, selama seminggu tu lah Maryam tak nak pergi sekolah sebab dia tak nak terserempak dengan Izzat. Sebab dia tahu Izzat bukan manusia. Dan perkara ini Kak Liza terangkan kepada pihak sekolah, dan pihak sekolah faham keadaan Kak Liza dan juga Maryam. Sebab berdasarkan kepada bukti-bukti kawan-kawan Maryam, memang diorang kata Maryam ni bercakap sorang-sorang, berborak sorang-sorang. Jadi sebab itu dia senang dapat cuti lah. Okey, kita sambung cerita. Maryam pun dibawa oleh Kak Liza berjumpa dengan seorang imam. Tapi bukan Darul Syifa ni, imam lain lah kan. Lepas tu, imam ni katanya, mengikut cerita Kak Liza, dia ada kelebihan. Dia boleh rasa dengan siapa Maryam berinteraksi. Maryam ni cakap betul ke cakap bohong. Selepas Kak Liza dan juga Maryam sampai rumah imam tu terus buat sembahyang hajat, terus berdoa, semualah. Buatlah sedikit upacara-upacara agama kan. Dan akhirnya kesimpulannya, memang betul pengikut kata ustaz tu, Maryam ada orang yang ikut, budak lelaki, dia kata. Dan budak tu berasal daripada satu perkampungan bunian yang ada dekat kawasan parking sekolah dia, dekat Setiawangsa tu. Jadi bila dengar macam tu, takutlah Kak Liza. Anak kedua dah pernah jadi, ini anak pertama pula berhadapan dengan orang-orang yang tak nampak ni. Jadi Kak Liza tanya dengan ustaz nak buat macam mana. Okey, ustaz pun pergilah dekat kawasan sekolah selang beberapa hari tu. Lepas tu ustaz pergi berbincanglah dengan makhluk-makhluk kawasan sana, termasuklah keluarga Izzat. Lepas tu diorang semua dipindahkan oleh ustaz tu ke tempat lain, ke satu kawasan belukar yang tidak dihuni oleh bunian lain. Jadi boleh duduklah perkampungan kat situ. Jadi sejak daripada tu, alhamdulillah, Maryam tak lagi jumpa Izzat. Okey, cuma ada satu benda yang abang terlupa nak beritahu, nak ceritakan. Macam ni. Sewaktu Maryam dah tahu yang Izzat tu sebenarnya bukan manusia, Maryam sebenarnya tak percaya. Dia kata mana mungkin, tengok kulit, tengok tulang semua memang macam manusia, mata, tulang lah, mata, hidung, rambut semua macam manusia. Apa buktinya kau bukan manusia?
Waktu tu Izzat tunjukkan kelebihan dia. Dia pergi naik atas bumbung sekolah. Lepas tu dia loncat bumbung sekolah ke bumbung sebelah, iaitu blok A ke blok B. Meloncat macam tu je, macam terbang. Waktu itulah Maryam baru tahu yang Izzat tu, baru percaya yang Izzat tu sebenarnya makhluk alam sebelah, bukannya makhluk alam manusia. Jadi selepas berubat dengan daun bidara, mandi dengan daun, adalah beberapa daun termasuk daun bidara, akhirnya Izzat tak lagi berdamping, duduk sebelah-sebelah dengan Maryam, dan Alhamdulillah, dan mereka berdua dah pun besar mengikut kata Kak Liza. Pengajarannya memang besar untuk cerita kali ini, iaitu setiap kali apa yang anak-anak kita cakap, kita kena dengar. Kadang-kadang kita anggap benda tu macam remeh, anak aku suka berangan lah. Macam cerita kes sumpahan merapuh jugalah ni kan. Yang Mimi boleh nampak alam sebelah. Tapi Alhamdulillah, mak bapak Mimi percaya dengan apa yang Mimi cakap. Begitu juga dengan Kak Liza percaya dengan apa yang Maryam dan juga Laila cakap. Dan sebab itu, tindakan cepat boleh diambil, diorang boleh dihantar ke pusat perubatan untuk diputuskan hubungan di antara manusia dengan alam sebelah. Abang harap cerita kali ini memberi pengajaran kepada kita semua. Terima kasih sangat-sangat sebab tonton video abang daripada mula sampai habis. Dan hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.